Taman Negeri Endau Rompin adalah taman negeri hutan hujan tropika yang terletak di Kuala Rompin, Pahang. Ianya mempunyai keluasan 50,000 hektar dan dianggarkan berusia sekitar 250 juta tahun. Sejarah geologi taman ini bermula sehingga zaman Permian Karbon meliputi metamorfik kelas rendah, gunung berapi, granit dan juga urutan sedimen. Dianggarkan terdapat 253 spesies burung bersama dengan 83 spesies mamalia termasuk kelawar, 14 spesies ular, 9 spesies cicak dan juga 3 spesies kura-kura. Saintis juga telah menemui 25 spesies tumbuhan yang baharu. Hutan Negeri Pahang adalah antara hutan yang terbesar dengan keluasan 2 juta hektar dan menjadi penyumbang kehijauan terbesar di Malaysia. Negeri Pahang juga adalah negeri pertama di Malaysia yang menemui fosil hidupan pemangsa iaitu dinosaur. Tyrannosaurus atau dikenali sebagai T-Rex. T-Rex adalah raja dinosaur antara spesies dinosaur yang bijak. Dalam bahasa Latin, Rex membawa maksud raja dan ia membawa lambang usia Taman Negeri Endau Rompin serta kepentingan menjaga alam sekitar serta kekayaan flora dan fauna yang ada. ROR, Peneraju Kajian Tindakan Daerah Rompin. Alhamdulillah, kita bertemu semula dalam sesi kedua Kolokvium Kajian Tindakan Daerah Rompin 2021. Saya rasa semua sudah bersarapan dan kepada yang berpuasa, selamat berpuasa pada hari ini. InsyaAllah ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Jadi selesai sudah semua pembentangan di bawah tema pembelajaran bermakna. Tahniah kepada semua peserta. Selepas ini kita akan mendengar hasil kajian tindakan di bawah tema pengurusan dan kepimpinan yang akan membariskan 3 orang lagi pembentang. Jadi untuk makluman semua, jika tidak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya. Pelbagai usaha, bengkel, sesi perkongsian dan penambahbaikan yang dibuat secara bersama-sama, secara muafakat oleh semua peserta, penganjur, mentor dan fasilitator sehingga ke tahap ini. Tahniah semua. Baiklah,
Kita terus kepada pembentang kita yang pertama bagi sesi yang kedua pada pagi ini. Izinkan saya untuk membacakan biodata beliau. Pembentang kita yang pertama bagi sesi yang kedua pada pagi ini ialah Tuan Haji Nur Azam bin Mat Saad yang berkhidmat sebagai SI Partners Plus di Pejabat Pendidikan Daerah Rompin. Beliau berkelayakan akademik sarjana pendidikan, pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2019, maafkan saya, pada tahun 1999, 2004, 2010 dan 2019. Beliau pernah menyertai seminar pendidikan, Seminar Nasional ke-28 IAB, Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia dan Seminar Program Transformasi Sekolah TS25 Peringkat Negeri Pahang. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Haji Nur Azam bin Mat Saad dari Pejabat Pendidikan Daerah Rompin bagi membentangkan kajian tindakan beliau yang bertajuk Penguasaan Konsep TS25 dalam kalangan pegawai sahabat Pejabat Pendidikan Daerah Rompin via 2PQ. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Moderator. Saya Nur Azam bin Mat Saad, Pegawai SI Partner Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Rompin. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Penguasaan Konsep TS25 dalam kalangan pegawai sahabat Pejabat Pendidikan Daerah Rompin dengan menggunakan konsep 2PQ. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, program TS25 ini merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan juga kepimpinan serta pedagogi dalam PDP. Sebagaimana hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 sehingga 2025. Jadi sebagaimana kita ketahui, semua sekolah di Malaysia pada tahun 2025 akan terlibat dengan program TS25. Di Pejabat Pendidikan Daerah Rompin ada pegawai-pegawai yang dikenali sebagai pegawai sahabat. Pegawai sahabat inilah yang akan dirujuk oleh pihak sekolah sekiranya ada masalah, aduan dan sebagainya berkaitan apa-apa seperti contoh pelaksanaan konsep TS25, jadi pegawai sahabat akan ditanya. Jadi program TS25 ini di daerah Rompin telah terdapat 42 buah sekolah menengah dan sekolah rendah, di mana keseluruhan semua sekolah di daerah Rompin adalah 60. Jadi yang tinggalnya sekarang masih ada lagi 20 sekolah belum terlibat dan insya-Allah pada tahun hadapan semua sekolah di daerah Rompin akan terlibat dengan program TS25. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Rompin, Encik Ahmad Zamri bin Mak Isa, atas sokongan dan komitmen yang tinggi membantu rakan elit yang terdiri daripada SI Partner Plus, SIIC Plus, pegawai-pegawai di PPD untuk melaksanakan program TS25 di daerah Rompin. Jadi berbagai program yang telah kita laksanakan bermula daripada kohort 1 sehinggalah sekarang kohort 6 sekolah di daerah Rompin ini. Kohort 6 sekarang ini pada tahun 2021 terdapat 28 sekolah menengah dan sekolah rendah. Jadi peningkatan yang besar berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kohort 5 cuma 10 sekolah, kohort 4 3 sekolah, kohort 3 juga 3 sekolah, kohort 2 1 sekolah, kohort 1 1 sekolah. Jadi kohort 6 ini besar jumlah sekolah yang terlibat. Jadi daripada perhatian dan refleksi yang dibuat, kita dapati pertambahan sekolah TS25 ini
memberi kesan kepada bimbingan pegawai-pegawai yang daripada rakan elit PPD Rompin. Dan kita ada pegawai sahabat di PPD yang boleh membantu sekiranya ditanya oleh pihak pentadbiran sekolah. Kerana selalunya sekolah akan merujuk kepada pegawai sahabat dalam segala hal. Masalah, aduan dan sebagainya, pegawai sahabatlah yang merupakan pegawai perhubungan sekolah akan ditanya terlebih dahulu sebelum sampai kepada peringkat yang lebih tinggi. Cuma kita dapati isunya pegawai sahabat ini tidak memahami kerangka konsep TS25 dengan baik dan mengalami kesukaran untuk menerangkan kepada pihak pentadbiran sekolah ataupun SLP yang terdiri pada pengetua guru besar dan juga guru penolong kanan. Pada masa yang sama, pegawai SIP Plus dan pegawai SIC Plus juga masih lagi belum cukup, khususnya SIC Plus masih kurang kekurangan lagi pegawainya. Dan ketidakpahaman pegawai sahabat tentang konsep PS25 ini sedikit sebanyak tidak melancarkan pelaksanaan PS25 di sekolah-sekolah daerah Rompin. Fokus kajian adalah untuk menambah baik amalan saya dalam melaksanakan bimbingan konsep PS25 kepada sekolah-sekolah yang terlibat dengan program PS25 ini. Persoalan kajian, bagaimana saya boleh menambah baik amalan penguasaan konsep PS25 di kalangan pegawai sahabat PPD Rompin melalui kaedah 2PQ. Apa 2PQ itu? Jadi, kita akan tengok selepas ini apa itu 2PQ. Sebab bila menggunakan kaedah 2PQ ini, kita dapati ada peningkatan, ada penambahan kepada penguasaan konsep PS25 di kalangan pegawai-pegawai sahabat. Objektif secara umumnya untuk menambah baik amalan saya dalam melaksanakan kaedah 2PQ dan diharap dengan ini dapat meningkatkan tahap pengetahuan mengenai konsep PS25 kepada sasaran kajian. Sasaran kajian adalah 10 orang pegawai sahabat di PPD Rompin yang terdiri daripada 2 orang pegawai perempuan dan 8 orang pegawai lelaki. Tengok semua tu. Hebat-hebat, handsome semua pegawai ini. Dan mereka ini ada sekolah sahabat masing-masing yang akan mereka kunjungi daripada awal tahun untuk sesi pembukaan sekolah dan berterusan sehinggalah akhir tahun. Kaedah kajian, saya menggunakan model kajian tindakan Chemis dan McTaggart 1988 di mana bermula dengan tinjauan awal, refleksi tadi, kemudian kita merancang tindakan, laksanakan tindakan dan pemerhatian dan seterusnya refleksi daripada intervensi yang telah kita laksanakan. Cara pengumpulan data, satunya senarai semak, disediakan senarai semak kepada pegawai-pegawai sahabat 10 orang ini untuk kita ketahui sejauh manakah pemahaman mereka tentang konsep PS25 ini. Kemudian ada sesi temu bual dan juga penggunaan 2PQ ini. Cara analisis data adalah secara deskriptif, pemerihalan, penerangan. Jadi 2PQ, P yang pertama adalah penataran. P yang kedua adalah pamphlet dan Q adalah QR code. Jadi antara senarai semak pegawai sahabat yang kita dapati, soalan-soalan yang kita tanya tentang konsep TS25 ini, dapatannya seperti mana yang kita lihat. Banyakkan pegawai sahabat tidak mengetahui secara khusus, cuma pernah mendengar saja konsep program TS25 ini, dan pernah juga ditanya bila berkunjung ke sekolah, khususnya sekolah yang terlibat dengan TS25, tapi tidak dapat menjelaskan secara detail, secara
lengkap tentang konsep kemudian modul-modul yang terlibat kerana pengetahuan asasnya belum mantap lagi. Tindakan yang telah dijalankan, intervensi yang pertama, P yang pertama tadi kita kata penataran, iaitu penerangan, taklimat kepada rakan elit secara gogamik. Jadi sini ada penerangan tentang program, kerangka konsep dan modul kepada semua pegawai sahabat sebenarnya, dan termasuklah 10 pegawai sahabat di PPD ini. Jadi daripada penerangan secara penataran dalam Gogama ini kita dapati daripada 10 orang itu 3 orang sahaja pegawai yang menunjukkan perubahan, memahami secara sedikit tentang konsep PS25. Mereka tahu PS25 itu apa elemennya dan modul-modul yang terlibat, tapi tidaklah secara detail. Kita pergi pada tindakan yang kedua, di mana saya telah menyediakan pamphlet kepada pegawai-pegawai sahabat tentang diberi maklumat tentang apa itu konsep PS25, apa objektif, apa matlamat, elemen-elemen yang perlu mereka ketahui dan modul-modul yang terlibat. Sekurang-kurangnya bila ditanya oleh pihak pentadbiran sekolah, mereka dapat menerangkan. Jadi pegawai sahabat ini dibimbing untuk menguasai maklumat dengan menggunakan pamphlet. Bagaimana tengok contoh pamphlet tadi, bergambar, dan pemerhatiannya kita dapati pegawai sahabat telah mulai yakin menggunakan pamphlet. Bila tak tahu saja buka pamphlet tahu. Tengok ini maklumat dan boleh memberi penerangan kepada mereka-mereka yang bertanya. Tetapi timbul juga masalah. Kadang-kadang pamphlet ini tertinggal di pejabat. Semasa berkunjung ke sekolah untuk sesi bimbingan ataupun pemerhatian, pemantauan, pamphlet ini berada di pejabat dan tidak dibawa. Jadi kalau ditanya, maka pegawai sahabat juga tidak dapat memberi penjelasan yang terperinci. Kurang daripada itu, tindakan seterusnya kita menyediakan QR code. Kod respon pantas. QE itu. Jadi daripada QR code ini, pegawai-pegawai dibimbing cara menggunakannya. Senang saja, mereka ada handphone. Mereka ada aplikasi QR code, maka scan saja kod ini, maka keluarlah maklumat tentang konsep-konsep penerangan mengenai program PS25. Jadi sekiranya tertinggal pamphlet, janji handphone, dan handphone selalunya pegawai-pegawai ini tak akan tinggal kerana handphone ini penting. Jadi mereka boleh scan saja kod ataupun website rangkaian yang kita bina ini untuk mendapatkan maklumat. Jadi kita dapati pegawai-pegawai sahabat tidak lagi merasa bimbang jika mereka berkunjung ke sekolah sahabat walaupun terlupa membawa pamphlet. Jadi dapatan kita tengok kalau yang pertama tadi secara gogamik, hanya 3 orang saja yang dapat menguasai, yang lain masih lagi kabur, tidak faham. Seterusnya kita pergi kepada intervensi yang kedua menggunakan pamphlet. Kita dapati dah berlaku perubahan. Dah ramai yang faham. Semua sebahagian saja lagi faham tapi masih kurang yakin, dan akhir sekali menggunakan QR code, semua pegawai sahabat telah menyatakan keyakinan mereka dan kepahaman mereka tentang program PS25 ini. Dapatan kajian dan perbincangan. Jadi kalau kita lihat di sini hasil daripada dapatan secara lisan bersama pegawai sahabat, kita boleh dengar. Kita boleh dengar. Kemudian yang seterusnya kita ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp
pegawai-pegawai sahabat yang terlibat dengan program 2PQ ini. Okay? Jadi antaranya kalau kita boleh baca sebahagiannya, okay, daripada pegawai sahabat yang pertama, okay, penggunaan QR code sangat efisien, mudah, cepat dan mesra pengguna, penerangan yang jelas dalam setiap pamphlet, okay, penerangan yang teratur dan sebagainya. Okay. Kemudian daripada pegawai sahabat yang lain, infografik yang jelas serta memudahkan kepahaman berkaitan TS25. Nota yang ringkas serta padat memberi impak yang berkesan kepada pembaca. Sama juga, okay, kalau kita lihat, 2PQ yang dikongsikan amat membantu saya untuk lebih memahami TS25. Penggunaan QR code memudahkan saya untuk mengakses setiap modul yang terdapat dalam TS25. Terima kasih. Okay, itu antara dapatan. Kalau kita dengar secara lisannya, pemahaman saya bagi TS25 ni pada peringkat awalnya saya memang kurang faham tentang TS25 ni, tapi daripada template dan penerangan Haji Azam pada saya, jadi saya fahamlah apa kehendak TS25 ni, iaitu macam mana daripada segi meningkatkan kepribadian murid dan sekolah berkualiti, lepas tu objektif. Itu antara secara lisannya. Kemudian kita juga mengadakan video temu bual dengan pegawai sahabat, okay, berkaitan dengan 2PQ ini. Sama-sama kita dengar. Konsep TS25 ni. Jadi saya rasa lebih yakin untuk menjelaskan konsep TS25 sekiranya ditanya oleh guru besar, fikir ataupun takbir sekolah lah, yang sekolah-sekolah yang saya kunjungi lah. Jadi selain dari itu, saya juga boleh akses lah pamphlet melalui link atau QR code yang terdapat dalam grup WhatsApp pegawai sahabat TS25 ni. Jadi saya rasa ini amat membantu saya lah. Kerana pamphlet tolong sahabat TS25 ni yang disediakan oleh pegawai sahabat ini ada dalam saya punya handphone saya ni. Jadi terima kasih atas usul lah seperti ini yang sangat memudahkan kerja buat saya sebagai pegawai sahabat untuk saya berkunjung ke sekolah nanti. Jadi itu antara pendapatan daripada sesi temu bual yang telah saya laksanakan. Jadi akhirnya rumusan dan impak yang dapat saya rumuskan, 2PQ dapat membantu pegawai sahabat khususnya apabila berkunjung ke sekolah sahabat masing-masing, dan apabila ditanya oleh pihak pentadbiran sekolah sama ada pengetua, guru penolong kanan yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan TS25 ini, okay, sedikit sebanyak dapat memberi input kepada pihak-pihak sekolah. Pada masa yang sama, 2PQ ini juga membantu rakan elit yang ada di PPD yang terdiri pada SI Partner Plus, SISC Plus dan pegawai-pegawai menengah rendah yang terlibat, membantu dari segi penerangan pelaksanaan modul-modul di sekolah-sekolah berkenaan. Dan kepada pihak yang lebih tinggi, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, membantu menyebarluas program TS25 ke sekolah-sekolah di daerah maupun di negeri masing-masing. Dan yang jelasnya program ataupun kajian ini sebenarnya bersifat way forward. Okay? Way forward. Kita kalau menggunakan model GROW, kita dah ada goal. Okay? Matlamat kita tahu. Okay? Untuk melaksanakan dengan lebih cekap dan efisien program TS25 ini. Okay? Realiti. Realitinya sekarang, okay, pelaksananya diteruskan, okay, dan kita ada option, pilihan.
Pilihannya kita menggunakan pegawai sahabat-sahabat untuk membantu melancarkan pelaksanaan TS25 ini. Dan W-nya, way forward-nya kita sedang melaksanakan, dan saya bercadang selepas ini 2 PQ ini akan diuji ataupun dilaksanakan kepada pihak PGD, pengetua maupun guru besar di sekolah TS25. Kita nampak bahawa program ataupun kajian 2 PQ ini lebih memberi impak yang terus jika pihak pengetua atau guru besar memahami tentang penguasaan konsep, matlamat dan modul TS25 ini di sekolah mereka masing-masing. Jadi kajian tindakan selepas ini sasarannya adalah pengetua dan guru besar di sekolah TS25. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu saya melaksanakan kajian tindakan ini, khususnya Pegawai Pendidikan Daerah Rompin, Dr. Zaila, Cik Kadresen, dan juga semasa pembentangan Pasal 1 tempoh hari, Cik Zuhairul, Cik Muhammad Aziz dan juga Dr. Jamilah daripada IAB. Sokongan, bantuan daripada tuan-puan semua, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih dan tahniah kepada Tuan Haji Nur Azam atas pembentangan itu tadi. Untuk makluman semua, seperti mana yang dinyatakan oleh Tuan Haji Nur Azam, Sahabat Sekolah merupakan program di Rompin yang berperanan sebagai pegawai angkat kepada sekolah-sekolah di daerah Rompin. Semoga kajian Tuan Haji memberi manfaat terutamanya kepada sahabat-sahabat sekolah dalam membantu melicinkan pelaksanaan TS25 di daerah Rompin melalui kaedah 2PQ, penataran, pamphlet dan QR code. Okey, baiklah. Bagi pembentangan kita seterusnya, izinkan saya untuk membacakan biodata pembentang kita yang kedua bagi sesi pada pagi ini. Pembentang kita yang kedua adalah Muhammad Rizal bin Atan, merupakan pengetua di SMK Keratung. Beliau mempunyai kelulusan Master in Education, Management and Administration, ijazah komunikasi, Diploma Pendidikan dan Diploma MPQEL pada tahun 2011. Beliau juga pernah menerima anugerah APC pada tahun 2002 dan juga penerima anugerah Best Student Award Master of Education bagi Management dan Administration. Beliau juga terlibat dalam sesi penulisan dan penerbitan. Beliau pernah menerbitkan jurnal penyelidikan pendidikan yang bertajuk Gaya Asuhan Ibu Bapa dan Hubungannya dengan Salah Laku Ponteng Pelajar di Sekolah Menengah Felda Daerah Rompin dan diterbitkan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau juga pernah menghadiri ataupun terlibat dengan prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-20 pada tahun 2013 yang bertajuk Hubungan Antara Kepimpinan Transformasi Guru Besar dengan Kepuasan Kerja Guru di Sekolah Kebahasaan Kurang Murid Gemilang 7 Sekamat, Johor, yang diterbitkan oleh Institut Aminuddin Baki IAB KPM. Beliau juga terlibat dengan prosiding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Guru pada tahun 2013 melalui tajuk Tahap Pengetahuan dan Kepuasan Guru Terhadap Latihan dalam Perkhidmatan berasaskan sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan, di Sekolah Menengah di Daerah Sekamat dan diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Guru BPG KPM. Selain itu juga beliau menghadiri Colloquium International TS25 Colloquium pada tahun 2021. Beliau juga turut menghadiri Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan kali ke-23 tahun 2015. Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-20 tahun 2013 dan Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Guru tahun 2013 anjuran BPG.
Baiklah, dengan segala hormat ni dijemput Encik Muhammad Rizal bin Atan dari SMK Krathong untuk membentangkan kajian tindakan beliau yang bertajuk Program Semua Tanda Pagar 3P Mengekal Keberadaan Murid Orang Asli MOA di bawah inisiatif Tanda Pagar 57 PPPM 2013-2025. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator Yang Berusaha Tuan KPPD Daerah Rompin Cik Ahmad Zamri bin Mak Isa, yang dihormati Barisan Timbalan PPD Daerah Rompin, panel penilai, pegawai SI Partners dan SIC Plus serta Barisan Pegawai PPD Daerah Rompin. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada PPD Rompin yang telah dapat menganjurkan kolokium kajian tindakan peringkat daerah yang secara tidak langsungnya telah memberikan saya peluang untuk membuat pembentangan kali ini. Untuk makluman tuan-tuan, kajian tindakan yang akan saya bentangkan ini bertajuk Program Semua #3P Mengekal Keberadaan Murid Orang Asli di bawah inisiatif #57 Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dan kajian tindakan ini juga telah saya laksanakan bersama rakan-rakan saya, iaitu Cik Samsudin bin Cik Ismail yang merupakan penolong kanan HEM SMK Krathong, Puan Hanim binti Muhammad serta Cik Zulika binti Kamaruzaman, di mana kedua-duanya adalah kaunselor SMK Krathong. Seterusnya sedikit pengenalan dan refleksi berkaitan dengan kajian tindakan ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 terdapat satu inisiatif yang berkaitan dengan pemastian ekuiti murid orang asli dan pribumi dalam menerima akses pendidikan yang sama, iaitu inisiatif #57 Transformasi Pendidikan Orang Asli dan Pribumi. Jadi sehubungan itulah sebagai seorang pemimpin sekolah adalah menjadi satu tanggungjawab kepada saya untuk memastikan keberadaan dan kejadian murid-murid orang asli ini diberi perhatian yang sewajarnya dengan melengkapi mereka ilmu, kemahiran dan nilai untuk berdepan dengan cabaran revolusi industri 4.0. Namun di SMK Krathong ini kami berhadapan isu di mana terdapat beberapa murid orang asli yang cenderung untuk cecir dalam arus pendidikan perdana. Apabila semakan data APDM yang kami buat menunjukkan bahawa murid-murid ini memperlihatkan ketidakhadiran yang kerap ke sekolah dalam tempoh 2 minggu awal sesi persekolahan pada bulan April tempoh hari. Jadi oleh kerana itulah saya berasa bertanggungjawab menubuhkan satu kumpulan yang terdiri daripada HEM dan juga orang kaunsil saya untuk melakukan satu intervensi bagi memastikan murid-murid orang asli ini terus kekal berada dalam arus pendidikan perdana. Okey, jadi fokus kajian bagi kajian tindakan ini ialah untuk menambah baik pendekatan pihak sekolah dalam memastikan keberadaan murid orang asli di SMK Krathong. Oleh kerana itulah program Semua #3P ini merupakan satu program intervensi untuk mengatasi isu tersebut. Jadi tuan-tuan, apa dia semua, apa dia 3P? Okey, semua ini sebenarnya ialah gabungan dua perkataan, iaitu semekar dan murid orang asli. Dan semekar itu sendiri juga adalah merujuk kepada SMK Krathong. Manakala 3P itu merujuk kepada tindakan-tindakan intervensi yang kami lakukan, iaitu pujuk, pantau dan puji. Jadi objektif bagi kajian tindakan ini ialah untuk menambah baik pendekatan pihak sekolah dalam memastikan keberadaan murid orang asli dalam sistem persekolahan di SMK Krathong. Manakala persoalan kajiannya ialah bagaimanakah pihak pengurusan sekolah dapat menambah baik pendekatan sedia ada dalam mengekalkan keberadaan murid orang asli melalui program Semua #3P. Jadi berdasarkan data APDM, dalam tempoh 2 minggu awal sesi persekolahan tempoh hari, terdapat seramai 5 orang murid yang menjadi kumpulan sasaran kami, yang terdiri daripada 3 murid lelaki dan 2 murid perempuan dalam kalangan tingkatan 1 dan tingkatan 2. Dan dalam melaksanakan kajian tindakan ini, kami menggunakan pakai reka bentuk kajian model Kurt Lewin 1946 yang melibatkan perancangan, tindakan, pemerhatian dan juga refleksi. Manakala kaedah ataupun cara pengumpulan data ialah melalui dokumentasi APDM, secara pemerhatian dan juga secara terbual, berstruktur dan tidak berstruktur. Okay. Jadi inilah tindakan pertama merujuk pada #3P Pujuk. Di mana dalam #3P Pujuk ini kami menggunakan strategi 2 fasa. Iaitu fasa pertama, saya telah mengantar satu pasukan tinjau yang terdiri daripada 2 orang kaunselor saya itu tadi. Tujuan pasukan tinjau ini adalah untuk mendapatkan maklumat, mengesan lokasi keberadaan dan mendapatkan informasi berkaitan dengan status ekonomi sosial
kumpulan sasar kami. Jadi dengan sedikit maklumat ini akan mempermudahkan urusan kami apabila kami melakukan fasa yang kedua. Jadi dalam pergerakan fasa kedua ini dilakukan sendiri oleh saya bersama dengan JPKM. Tindakan pertama yang kami lakukan ialah kami telah bertemu dengan pemimpin tempatan. Dan dalam hal ini saya berterima kasihlah kepada Guru Besar SK Bukit Suruk kerana telah dapat mengadakan perjumpaan antara kami dengan pihak pemimpin tempatan di situ. Jadi dalam pertemuan tersebut kami menerangkan tujuan dan apa hasrat kami sebenarnya. Dan tujuan kami sebenarnya adalah untuk merapatkan hubungan di samping untuk meminta bantuan daripada kalangan pemimpin tempatan yang terdiri daripada Tok Patin, pengurusi JKK untuk melancarkan program ataupun untuk memastikan program semua ini berjaya kami laksanakan dan berjaya membantu anak-anak mereka. Okey, seterusnya kami telah bergerak ke rumah-rumah kumpulan sasar kami bertemu dengan murid dan juga ibu bapa untuk memujuk anak-anak mereka untuk pergi ke sekolah. Walau bagaimanapun refleksi bagi tindakan yang pertama ini ada terdapat sedikit isu lah di mana terdapat dua murid orang asli ini yang agak defensif dan ibu bapa mereka juga kurang memberi sokongan kepada pelaksanaan program kami ini. Jadi tindakan serta-merta yang kami lakukan pada waktu itu ialah kami telah memohon bantuan daripada pimpinan tempatan supaya meneruskan usaha untuk memujuk murid-murid ini untuk hadir ke sekolah pada minggu seterusnya. Okey, seterusnya tindakan yang kedua ialah #3P Pantau. Jadi menggunakan semua kod dan juga aplikasi data readers yang boleh dimuat turun daripada Google Play Store. Jadi apabila murid-murid ini hadir ke sekolah pada minggu seterusnya, kami telah memberikan mereka ini setiap seorangnya kad QR code yang kami panggil dia semua kod. Di mana pelaksanaan semua kod ini ialah apabila setiap hari mereka datang ke sekolah, mereka akan scan kod ini menggunakan telefon bimbit pengawal keselamatan. Dan jadi daripada situ kami akan dapat info secara terus sama ada murid-murid kumpulan sasar ini datang ke sekolah ataupun tidak datang ke sekolah. Jadi bagi murid-murid yang hadir ke sekolah, kami akan berikan mereka lencana kehadiran yang dilekatkan pada bot di bilik kaunseling. Manakala murid-murid yang tidak hadir, kami terus sama ada HEM atau kaunselor saya akan terus menelefon Tok Patin ataupun pengurusi JKK untuk tidak susul. Jadi untuk makluman tuan-tuan, kaedah kod ini saya mengubah sesuai kaedah kod X yang mana kajian tindakannya dilaksanakan oleh Muhammad Azif bin Syukur dan Yanti Hatibi binti Hamidun. Manakala kaedah lencana kehadiran itu kami ubah sesuai daripada kaedah T-Trace yang kajian tindakannya dilaksanakan oleh Jenny anak Michael Jemat dan Cik Nazrah binti Yusof. Okey, seterusnya tindakan ketiga adalah #3P Puji. Jadi #3P Puji ini kami laksanakan dalam satu aktiviti yang dipanggil sebagai Semua Hebat. Dan dalam Semua Hebat ini ada dua pendekatan. Yang pertamanya sembang santai dan yang keduanya memberikan ganjaran. Jadi untuk aktiviti Semua Hebat ini kami laksanakan pada setiap hari Jumaat bila mana murid-murid yang bukan yang beragama Islam terlibat dalam program baca Yasin. Jadi bagi murid-murid orang asli yang bukan Islam ini kami kumpulkan dalam dewan. Di situ kami berkomunikasi secara santai dengan mereka. Di samping menyelitkan unsur-unsur motivasi supaya tujuannya mereka rasa selesa dengan pengetua, rasa selesa dengan guru dan supaya mereka meningkatkan kemahiran komunikasi mereka secara tidak langsung. Okey, kemudian di akhir sembang santai itu barulah kami melaksanakan pendekatan yang kedua iaitu memberi ganjaran kepada murid-murid kumpulan sasar kami. Sebagai penghargaan di atas kehadiran mereka pada minggu tersebut. Jadi tuan-tuan, melalui 3 tindakan intervensi tersebut, kami dapati berdasarkan analisis data FADM, kami dapati bahawa minggu ketiga, minggu keempat dan minggu kelima memperlihatkan kekerapan kehadiran yang semakin baik kecuali bagi MOA 2 dan MOA 5 di mana kedua-dua murid ni ibu bapa mereka telah mengambil keputusan untuk memberhentikan mereka daripada sistem sekolahan. Tapi kami bersyukurlah daripada 5 kumpulan sasar, 3 murid tersebut kami dapat selamatkan untuk meneruskan persekolahan mereka di SFK Katong. Kemudian seterusnya berdasarkan analisis pemerhatian yang dilaksanakan oleh 2 orang kaunselor saya semasa sesi bimbingan secara kelompok dan bimbingan secara individu. Jadi apa yang kami boleh rumuskan dari segi pemerhatian tersebut ialah kami mendapati bahawa self esteem murid ini semakin meningkat. Mereka semakin berani untuk
bercakap, semakin berani untuk bertemu dengan guru, semakin menunjukkan minat untuk belajar dan sebagainya. Jadi bila saya verifikasi maklumat ini melalui temu bual secara berstruktur menggunakan 3 item soalan yang ringkas, iaitu motivasi ke sekolah, minat terhadap pembelajaran dan sokongan ibu bapa. Ya betul, saya dapati dari segi aktiviti mereka, dari segi minat terhadap pembelajaran mereka, semakin hari semakin menunjukkan perubahan. Mereka semakin minat untuk belajar. Dan yang paling menarik ialah daripada sesi perbualan bersama dengan murid-murid ini, saya dapati bahawa ada kesedaran ibu bapa mereka dalam memberi sokongan terhadap pembelajaran anak-anak mereka. Okey, jadi refleksinya bagi diri saya sendiri dalam melaksanakan kajian tindakan ini, apa yang saya dapati ialah bahawa saya sedarlah bahawa peranan seorang pemimpin itu sangat besar. Pemimpin itu mempunyai amanah yang mesti dilaksanakan, iaitu memastikan semua murid mendapat pendidikan yang sepatutnya. Itu tanggungjawab yang sangat besar lah. Dan yang keduanya, apa yang saya boleh dapati ialah bahawa program-program perlulah dirancang secara strategik dan dilaksanakan secara bersama bagi menghasilkan impak yang maksimum. Dan dalam program ini, walaupun saya meminta HEM dan konsul saya untuk melakukan aktiviti dan sebagainya, saya turut-turut sama sekali bersama-sama dengan mereka untuk memperlihatkan keberadaan sebagai salah satu aspek dalam SKPNG itu pun ada menyatakan bahawa PGB ini adalah sebagai seorang pembimbing dan sebagainya. Okey, jadi yang ketiganya, ini juga ialah satu kaedah saya untuk berupayakan kumpulan-kumpulan MLT saya, kerana saya dapati guru-guru saya ini sangat berpotensi untuk diketengahkan, dan mereka perlu diupayakan supaya menyedari bahawa mereka ini ada kekuatan untuk pergi lebih jauh lagi. Dan seterusnya, bila saya bersama dengan HEM saya pergi ke kampung Bukit Seruk, kami lebih memahamilah kehidupan dan isu sebenar yang dihadapi oleh murid-murid orang asli ini. Dan apa yang saya boleh rumuskan, murid-murid orang asli ini sebahagian besarnya adalah murid-murid yang sangat berpotensi dalam pelajaran. Cuma mereka perlukan perhatian dan perlukan sokongan, dan tidak mustahil suatu hari nanti mereka boleh menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Okey. Jadi untuk cadangan kajian akan datang, saya bercadang untuk memperluaskan kaedah hashtag 3P Pantau Smartphone untuk meningkatkan kehadiran murid, semua murid di SMK Katuk. Bukan tidak terhad kepada murid orang asli, tapi secara keseluruhan. Kerana saya dapati penggunaan kod ini memberikan maklumat yang cepat untuk kami bertindak bagi mengatasi isu ketidakhadiran. Seterusnya, akhir kalam, tahniah dan sekali lagi penghargaan kepada pejabat pendidikan daerah yang saya rasakan ialah julung-julung kali yang pertama dapat melaksanakan kurikulum kajian tindakan di peringkat daerah. Tahniah sekali lagi diucapkan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tahniah kepada Encik Riza dan pasukannya yang terdiri daripada Encik Cik Samsudin bin Cik Ismail, Puan Hanim binti Muhammad dan Cik Zulika binti Kamaruzaman. Tahniah. Semoga kajian yang berteraskan 3P, pujuk, pantau, puji ini dapat memberi ruang dan peluang untuk diaplikasi kepada sekolah-sekolah lain di daerah Rompin dalam membantu meningkatkan lagi peratus kehadiran murid-murid ke sekolah. Tahniah diucapkan. Seterusnya kita ke pembentangan yang terakhir pada pagi ini dan yang terakhir bagi program Kolegium Kajian Tindakan Daerah Rompin 2021. Pembentang kita yang terakhir. Izinkan saya untuk membacakan biodata pembentang kita yang terakhir pada hari ini. Beliau ialah Encik Azlan bin Ahmad, merupakan penolong pegawai PPD, Pemulihan Khas Sektor Pembelajaran PPD Rompin, berkelulusan sarjana muda dalam teknologi maklumat dengan kepujian dalam sains komputer dan mempunyai diploma pendidikan pengajian bahasa Inggeris bagi sekolah rendah. Anugerah yang pernah diperoleh oleh beliau adalah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2020. Jadi dengan segala hormatnya dijemput Encik Azlan bin Ahmad dari PPD Rompin bagi membentangkan kajian tindakan beliau yang bertajuk Penggunaan Radar dalam Pengurusan dan Kebolehcapaian Maklumat bagi Unit Pemulihan Khas. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator. Saya Azlan bin Ahmad, Wakil Unit Pemerhatian Khas PPD Rompin yang menyampaikan kajian tindakan kami yang bertajuk penggunaan radar dalam pengurusan dan kebolehcapaian maklumat Unit Pemerhatian Khas. Ini merupakan barisan Unit Pemerhatian Khas PPD Rompin kami yang terdiri daripada Encik Burhanuddin bin Saad, Encik Muhammad Rizal bin Badrul Hassan, Puan Rahidah binti Nazri dan saya sendiri Azlan bin Ahmad. Apa itu radar? Radar merupakan akronim kepada Readily Accessible Digital Archive ataupun arkib digital yang sedia untuk diakses. Slogan kami adalah Our Data Within Radar ataupun data kami dalam radar. Kenapa kami mengembangkan radar? Sebab kami menggunakan big data untuk membuat keputusan. We are using big data to make our data-driven decision making. Dan ini untuk menyelesaikan isu hashtag 24 iaitu isu berkaitan dengan literasi dan numerasi. Dan bila kita MCO dalam keadaan pandemik ni, kadang-kadang kita susah nak akses file jika yang berada di offline. Terutamanya jika file tersebut berada di pejabat. Tapi kita mesti business as usual, kerja macam biasa saja. Jadi macam mana kita nak business as usual dalam keadaan pandemik? Dan kalau ada pun kita simpan file dalam phone, agak susah untuk kita simpan dan cari. Katakan contohnya, ini bukan simpanan file saya untuk bulan 4. Banyak nak cari dan nak pilih, nak hantar jika sekiranya pegawai minta ke apa, susah. Jadi proses ini amat rumit, lambat dan serabut. Begitu juga kalau kita simpan dalam komputer peribadi kita, kita campur adukkan bahan kerja, bahan peribadi, file apa yang nak delete tak tahu, file mana yang digunakan untuk keluarga, dan juga jika sekiranya ada pegawai lain minta file yang kita je ada, puas juga nak cari. Jadi contohnya ni kami adakan simulasi untuk minta Encik Bob capai file tahun 2019, tetapi dia mengambil masa 3 minit lebih untuk capai file tersebut. Jadi ini taklah mematuhi KPI kami iaitu bawah 2 minit. Jadi again, ini proses yang amat rumit, lambat dan serabut. Jadi keputusan kami ialah untuk menjadikan data kami lebih berpusat dan sistematik, URL kami lebih selaras dan intuitif, akses data kami lebih mudah dan pantas. Untuk soalan kajian, kami ingin menjawab soalan bagaimanakah cara kami dapat jadikan storan kami lebih berpusat dan sistematik, URL kami lebih selaras dan intuitif, dan capaian akses kami lebih mudah dan pantas. Untuk kajian tindakan ini, kami menggunakan model Whitehead dan Mattis model tahun 2006. Okey, radar ni sebenarnya ada 3 komponen. Komponen pertama, storan awan di bawah Encik Burhanuddin dan Encik Rizal. Seterusnya, komponen pemindakan URL itu di bawah saya sendiri, Encik Azlan bin Ahmad, dan lastly kod QR di bawah Puan Rahidah binti Nazri. Okay. So ketiga-tiga komponen ni jadilah radar. So radar ni lebih pada proses kerja. Kami buat proses kerja penyimpanan data supaya data kami lebih sistematik, senang dicapai. Okey, apa itu storan awan? Storan awan pun dinamakan cloud storage. Okey, sebenarnya terdapat banyak jenis cloud storage yang ada. Kalau kita gunakan Apple phone, ada Apple Cloud. Kemudian kalau kita gunakan Google, ada Google Drive. Amazon pun ada cloud dia sendiri. Untuk tindakan ni, kami gunakan Google Drive. Sebab setiap PPD telah ada Google Drive sendiri kan. Jadi kami gunakan Google Drive yang khas untuk sektor pembelajaran. Google Drive, storan awan ni boleh simpan macam-macam file, contohnya file audio, file video, file teks, file grafik dan juga alamat. Dan kita boleh capai di mana-mana asalkan kita ada internet. Jadi bagaimana proses kerja kami? Kami buat salinan file yang ada di luar talian, sama ada dalam telefon kami ataupun dalam komputer peribadi kami ataupun komputer pejabat ataupun yang ada dalam email, dan kami pindahkan semuanya ke storan Google Drive kami. Jadi untuk Google Drive tu pula kami cuba buat satu susunan folder yang sistematik. Okey. Dalam Google Drive atau pembelajaran tu kami wujudkan folder khas untuk unit pembelajaran khas
Dan setiap folder unit pemulihan khas tu ada subfolder data, subfolder program, subfolder rujukan dan subfolder lain-lain. Contohnya subfolder bahan. Dan untuk setiap subfolder tu ada tahun. Tahun 2019, 2020, 2021. Kami buat subfolder tahun ni sebab kami buat kutipan data berakhir bulan tertentu untuk setiap tahun. Jadi senanglah untuk kami buat TOV ataupun tengok data ataupun trend jika kami susun ikut tahun sebegini. Okey, seterusnya kami elemen seterusnya dalam Reda adalah pemendek URL. Apa itu URL? URL maksudnya Unified Resource Locator ataupun pelokasi sumber seragam. URL ni kita ubah sesuai supaya alamat panjang jadi alamat pendek tapi still pergi ke alamat yang sama. Dan bila kita guna ubah sesuai ni, kita boleh bagi nama yang lebih cantik lagi lah, supaya lebih bermakna dan senang diingat. Jadi URL asal ni kami ubah sesuai kepada URL pendek. Untuk Reda ni kami menggunakan gg.gg. Okey, jika kita pergi ke library, kita akan dapati buku-buku yang di library ni ada sistem klasifikasi. Biasanya library yang ada dua jenis sistem klasifikasi. Satu, dua decimal dan satu lagi National Library and Congress. Jadi untuk Reda ni pun kami cuba buat sistem pengklasifikasian file juga. Mostly sistem ni untuk memudahkan kami buat pengubahsuaian penamaan URL pendek tersebut. Contohnya, pertama sekali PPD Rompin diwakili oleh sistem indeksi 100, pemulihan khas PUL, folder F, data DAT, untuk tahun kami wakilkan nombor je lah, 2019. Jadi, contohnya apabila kami ingin mencapai data murid pemulihan khas Rompin 2019, instead of kami gunakan https://drive.google.com/drive/u-/folders/1 F kecil, G kecil, M kecil, A besar, B besar, V kecil, O kecil, 0, B besar, D kecil, A kecil, N besar, O besar, J besar, I kecil, Q besar, T besar, E kecil, Q kecil, U besar, underscore, P besar, K kecil, Z besar, J besar, N kecil, X kecil, O kecil, W besar, Q besar, M besar. Kami pendekkan jadi gg.gg C100 full F-2019. Sebab C100 itu apa? PPT Rompin. PUL, pemulihan khas. F, folder. Data 2019. Jadi ini bukan data murid pemulihan khas Rompin 2019. Komponen terakhir sekali ada komponen kod QR di bawah Rahida. Kod QR ni maksudnya quick response. Jadi maksudnya kod respon pantas. Untuk ni kami menggunakan kod QR Monkey Generator. Kami boleh gunakan warna, mengubah warna, corak, logo dan kami boleh letakkan logo Reda kami tu.
untuk folder tahun 2019, 2020, 2021 bagi data murid permulaan khas. Jadi ini adalah dapatan kami daripada semua folder, daripada semua kod QR dan alamat URL tu, kami wujudkan table yang ada metadata, maklumat data tu, iaitu nama fail, kod QR-nya, alamat fail sebenar dan alamat fail yang telah dipendekkan. Contoh ni, ini adalah kalau scan ni dapat pergi ke semua kod QR yang kami ada untuk REDA. Macam ni pula, kalau tuan-puan scan dapat pergi ke folder utama data murid permulaan khas. Yang ni pula kalau scan dapat pergi ke data murid permulaan khas 2019, lebih spesifik lagi. Ataupun nak pergi ke 2020, ataupun boleh pergi ke 2021. Ataupun nak download file ni pun file slide ni pun boleh kalau scan QR code ni. Jadi empatnya kami dapati dengan menggunakan radar, capaian data dan file kami lebih mudah, pantas dan sistematik. Bawah 2 minit. Okay, ini bukan carta perbezaan masa ya. Contohnya sebelum kami memulakan menggunakan radar, capaian masa untuk 2019 ialah 310 saat. Beza 267 saat menjadi 43 saat saja selepas menggunakan radar. Jadi beza masa mencari kurang 150%. Jadi ini amat memberi impak lah pada pantasan kami mencapai maklumat. Jadi apa yang kami dapati bahawa apabila kami menjalankan kajian tindakan ini, kami dapat mengatasi kekurangan dan kapasiti kami melalui komunikasi dan kolaborasi antara pegawai-pegawai yang terlibat, dan juga ini meningkatkan kompetensi kami dan juga dapat menjana kredibiliti kami dalam menyelesaikan masalah. Untuk masa depan, kami ada banyak plan lagi untuk radar ni. Contoh pertama sekali untuk hasilkan e-book flip book yang khas untuk semua QR code dengan alamat pendek URL file kami. Dan kami akan bangunkan juga untuk semua bahan-bahan rujukan, contohnya bahan-bahan APM guru permulaan khas, dan kami cuba budayakanlah di peringkat daerah Rompin dalam unit dan sektor lain, dan juga bahan-bahan guru permulaan khas supaya mereka boleh gunakan di sekolah. Dan sebenarnya kami akan cuba bangunkan Google Site atau MyLink Site untuk memudahkan lagi akses. Dan kami juga dapati bahawa penggunaan GG tu, GG untuk minyakan URL kami akan tukar sebab tak berapa stabil. Kami dapati akhir ini, insyaAllah kami akan guna bit.ly pula untuk pemindahan URL. Sebelum kami mengakhiri pemenang kami, kami mengucapkan terima kasih kepada semua warga PPD Rompin, terutamanya kepada bos kami, Encik Mak Zamri, Encik Mak Yazid, dan kepada Puan Nur Zapali ni kerana berjaya menjalankannya lah, membudayakan kajian tindakan di peringkat PPD Rompin. Dan juga terima kasih kepada mentor-mentor kami, Puan Dr. Zailah dan Encik Kati, dan tidak lupa kepada mantan pegawai permulaan penilai permulaan khas Encik Zulkifli, dan juga pada Encik Zamri sebab banyak membantu kami dalam penyimpanan data. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah kepada Encik Azlan dan pasukannya dari unit pemulihan khas Sektor Pembelajaran PPD Rompin yang terdiri daripada Encik Burhanuddin, Encik Rizal dan Puan Rahida atas pembentangan kajian mereka, REDA, Readily Accessible Digital Archive. Tahniah. InsyaAllah kajian tindakan ini boleh diangkat sebagai inovasi bagi memastikan pengurusan data bukan setakat di PPD, malah boleh juga diaplikasikan di sekolah supaya lebih mudah untuk diakses, tersusun dan berpusat. Alhamdulillah, selesai sudah kesemua pembentangan kajian tindakan yang dibentangkan dalam Kolegium kali ini. Sebelum itu, sedikit selingan dan perkongsian daripada saya pada pagi ini.
Pada kemarin saya ada menonton rancangan di saluran National Geographic yang menceritakan seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 14 tahun yang berjaya melaksanakan ekspedisi ke Kutub Utara. Dan selepas itu saya ada buat search berkaitan dengan beliau. Pada usia 16 tahun, beliau berjaya melaksanakan Polar Hat-Trick, iaitu ke Kutub Utara, Selatan dan Greenland yang keseluruhannya sejauh 1,500 km dalam tempoh 4 bulan. Apa yang membuatkan beliau komited untuk melaksanakan ekspedisi itu ialah prinsip hidupnya yang sentiasa keluar dari comfort zone ataupun zon selesa dan berani mencabar diri sendiri. Jadi saya percaya dan yakin berbekalkan prinsip yang sama, kesemua 41 orang peserta kajian tindakan daerah Rompin telah berjaya menghasilkan kajian tindakan yang terbaik dan yang paling penting adalah untuk manfaat kita bersama. Tahniah kami ucapkan. Sama-sama kita berikan tepukan gemuruh kepada semua peserta pada kali ini. Jadi untuk makluman semua, majlis penutupan kolokium kajian tindakan PPD Rompin akan diadakan pada jam 2 petang ini dan akan disempurnakan oleh Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Pahang, Encik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman melalui FB PPD Rompin dan link YouTube yang telah diberikan. Tuan-puan dijemput hadir. Akhir kata, saya Kamil Hakimi bin Abdul Haq memohon ampun dan maaf bagi setiap kekhilafan saya sepanjang mengendalikan program pada pagi ini. Terima kasih atas sokongan tuan-puan kepada PPD Rompin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi pada petang ini, insya-Allah. Bye.